Okay, baik. Untuk sesi yang kedua ni, kita akan buat poster ataupun poster simple yang boleh korang semua ikut. Yang maksudnya poster ni korang boleh sebenarnya kak senang lah nak ikut. Yang penting senang nak ikut. Okay, jadi kita akan buat satu poster top lah. Kita buat satu poster top. Jadi mula saya akan buat satu artwork baru. Kita gunakan artwork yang macam tadi juga 1080 kali 1080. So tekan OK. Sebelum tu kalau saya nak tunjuk satu macam mana? Saya nak tunjuk sesuatu. Okey. Macam mana nak masukkan gambar kita dekat dalam satu sheet. Dalam satu sheet. Okey, saya tunjuk contoh. Tak kisahlah gambar kita ke ataupun gambar orang ke ataupun gambar apa-apa je, tapi nak masukkan dalam satu sheet. Okey, contoh share screen Izrin. Okey, sorry. Sorry. Okey, nampak screen? Okey, nampak Okey, untuk untuk nak buat gambar masuk kat dalam satu shape, kita kena, itu namanya clipping mask tau. Okey, jadi cara dia adalah korang buat satu shape. Contoh kita buat shape bulat. Okey, kita buat satu shape bulat. Tak kisahlah warna apa-apa. Okey, buat je shape bulat. Okay, lepas tu nak masukkan gambar kat dalam shape tu. Cara dia, ambil je gambar apa-apa je. Okay. Pastikan gambar yang kita nak masukkan tu dia dekat bahagian atas. So layer tu, gambar tu kat atas. Lepas tu yang shape yang kita nak masukkan gambar tu dekat bawah. Okay, caranya yang pertama, boleh right click kat gambar tu. Okay, klik kat layer gambar tu, right click dan tekan clipping mask. Okay, so dia akan masuk kat gambar bulatan ni. Okay, cara kedua kita pakai button alternate, ALT, button ALT sebelah spacebar kita. Sebelah button spacebar ada button ALT. Kita hold button ALT tu dan mouse kita ni letak dekat antara di antara gambar dan shape. Jadi kita masukkan. Kita tekan, kita klik. Tu lepas ALT, lepas tu kita boleh adjust lah kedudukan gambar tu nak macam mana. Ini kalau gambar biasa. Dia kata gambar tu gambar orang. Contoh contoh gambar ni lah. Contoh gambar fig ni. Okey, sekarang ni dia ada dua cara. Cara yang susah kita padam kan, kita delete ni. Kita padam fig ni, delete. Kita delete, lepas tu ikut bentuk ni macam tu. Okey, cara kedua, kita just clipping mask je. So dia dah dekat dalam kita punya shape. Jelas tak? Jadi tak payahlah nak delete lagi. Jadi just tinggal letak gambar. Apa dia? Clipping mask kat mana Izrin? Tengok sekali. Clipping mask saya klik lah. Sekarang ni gambar, gambar kena letak kat atas. Lepas tu shape kena letak dekat bawah, layer bawah gambar tu. Cara pertama, kita right click kat gambar, kat layer gambar.
Lepas tu kat sini ada create clipping mask. Okay, so tekan je create clipping mask tu, dia akan auto jadi macam ni lah. Auto gambar tu akan masuk dekat dalam kita punya shape. Okay, cara kedua, dekat LT, batik LT sebelah spacebar tu, hold, jangan lepaskan dulu. Lepas tu cursor tu letak kat antara pertengahan gambar dan shape. Jadi tekan je situ. So dia akan macam tu. Sama juga. Contoh kalau kita letak, contoh kalau kita guna adjustment kan. Okay, kita guna adjustment. Sekejap. Saya letak gambar background dulu. Saya letak background dulu. Contoh ini background saya. Background saya sekarang gambar Photoshop ni kan. Gambar kita punya artboard ni. Lepas tu kita nak terangkan gambar Afiq ni. Nak terangkan gambar Afiq ni, kita tarik guna curve. Kita guna curve. So nanti curve kita ni akan direct dekat semua layer. Akan kena dekat semua layer. Layer shape, layer Afiq, layer background kita. Jadi macam mana nak bagi dia tertumpu dekat Afiq je? Okay, caranya adalah sama juga, kita clipping mask dia. Dekat LT dan kita dekat Afiq je lah yang akan macam tu. Akan ada lighting. Macam tu. Jadi korang kalau nak buat poster yang bentuk bulat, ada orang ada panel kat dalam tu, boleh lah gunakan kaedah clipping mask ni. Sekarang ni kita akan buat satu poster simple, yang semua orang boleh buat. Okay, yang pertama, semua dah download yang saya bagi tu, bahan yang telah saya bagikan kat dalam link hari tu. Okay, pergi dekat free gift Photoshop, pergi bahagian background, lepas tu pilih satu background yang sesuai. Contoh sekarang ni saya nak pakai background yang apa sesuai. Background ni lah atas ni kan. Okay, kita pakai background yang ni. Saya pakai background yang warna biru tu. Okay, tarik je bagi dia ngam dekat dalam kita punya artboard. Okay, kita dah dapat satu background. Okay, background ni macam mana juga? Okay, kalau background, kita nak cari background dekat dalam Google. Okay, cara cari background dalam Google, kita contoh kita nak cari pastel background. Okay, cara kita nak cari background, kita kena ikut lah kita punya resolution tu berapa. Minimum untuk resolution cari kat dalam Google, kita cari yang 1200 kali 1200. Itu minimum lah, maksudnya gambar tu dah kira clear lah untuk kita jadikan background. Okay, itu yang pertama lah, yang pertama. Yang kedua, dekat kita punya Google Image ni, dekat sebelah kanan sekali ni ada tools. Tekan tools. Lepas tu pergi dekat bahagian size, pilih yang besar ataupun large. So nanti Google akan cari yang large lah. Lepas tu cari yang size. Contoh saya ni 2000 kali 1333. So kira okey lah untuk dijadikan background. Background tak ada pecah. Itu cara pertama lah. Lepas tu cara yang lain boleh lah cari dekat FreePic, cari dekat lama yang free. Kalau Shutterstock kena beli. Shutterstock kena beli. Jadi cari yang boleh dapat free, macam FreePic lah. FreePic biasa orang guna FreePic.
Okey, macam ni sekarang kita dah gunakan satu background. Okey, lepas tu kita masukkanlah panel dulu. Kita masukkan panel dulu sebab kita nak susun kedudukan panel tu kat mana. Okey, cari kedudukan panel. Di dalam ni rasanya ada yang gambar ada gambar panel. Okey, contoh kita ambil gambar imam muda. Okay, Imam Muda ni sebagai kita punya moderator contoh. Okay, cara nak delete background ni, okay, saya tunjukkan cara delete background orang lah. Okay, ataupun objek yang jelas nampak. Maksudnya contoh belakang ni ada background yang macam pelik-pelik kan, ada daun ke pokok, lepas tu depan ni ada foreground, ada subjek yang paling besar kat situ. So kita pakai, pergi kat select, lepas tu pergi kat bahagian subjek. Okay, so kita tunggu je, nanti dia akan select bahagian yang kita nak. So nanti dia akan dapat garisan titik-titik ni dekat bahagian Imam Muda Ashraf ni. Jadi macam mana kita nak ambil Imam Muda ni je, background dia tak nak. Jadi kita tekan Ctrl J. Okay, Ctrl J ni maksudnya dia akan duplicate kita punya gambar yang dah select je. Contoh kat tepi ni kita akan dapat ada dua layer. Satu layer Imam Muda Ashraf, satu layer 1. Layer 1 ni layer yang kita nak lah. Contoh kalau kita hide kan mata ni sebenarnya kalau kita keluar gambar mata maksudnya kita preview. Kalau tutup mata tu kita akan hide objek tu lah, objek atau subjek yang ada kat dalam tu. So sekarang kalau kita hide Imam Muda Ashraf, layer Imam Muda Ashraf, so background akan hilang. Background akan hilang sebab kita dah ada satu layer baru yang tak ada background. Okay, so kita letak Imam Muda Ashraf ni dekat sini. Okay, biarkan dulu. Lepas tu kita akan ambil panel yang kedua. Tak apa, panel kita iaitu siapa? Ustaz Adi ni lah. Ustaz Adi sebagai kita punya panel. Kita ambil yang Ustaz Ismail tu. Ni Ustaz Fahrul. Okay, Ustaz Fahrul ni gambar dia lebih jelas Okay, so kita akan ambil macam tadi, kita akan gunakan select subject. Select, lepas tu subject. Okay, atas ni ada menu, lepas tu pilih subject. Okay, so dia akan select gambar Ustaz Fahrul ni je lah. Macam tadi juga kita buat sitar LJ untuk duplicatekan dia. So dah dapat dah dua. So kita resizkan lah. Resizkan gambar diorang berdua ni. Susun lah, kita susun. Kita susun dia punya kedudukan orang yang ada kat dalam kita punya poster. Okay, kalau macam ni dia rasanya dah okey. Okay, lepas tu macam mana nak bagi hilang, nak bagi sama rata dengan Ustaz Fahrul ni, saiz Imam Muda ni. Okay, cara pertama kita padam. Gambar macam ni, gambar padam macam ni lah, padam secara manual. Cara kedua, kita ambil rectangle tool, lepas tu kita pergi dekat garisan Ustaz Fahrul ni. So nanti dia akan sama rata. So delete, tekan button delete dekat kita punya keyboard. So lepas tu nak hilangkan garisan putus-putus ni, setiap LD. Okay. Dapat ke? Ke laju sangat? Macam mana nak select subjek tadi? Sekali lagi. Okay. Cara select subjek.
Okay, tadi kita dah letak gambar ni. Kita dah masukkan gambar kat dalam kita punya artwork. Okay, kita dah masukkan kita punya gambar kat dalam artwork kita. Kita tengok dekat bahagian atas tu. Bahagian atas ni ada file edit image layer, type dengan select. Jadi kita tekan select, lepas tu pilih subject. Okay, untuk fungsi ni dia ada dekat dekat ni sajalah. Dekat Adobe CC je lah. Version CC 2019 ke 2020 kan. 2019 ke 2020. Kalau CS dia kena buat manual lah. Okay, dah dapat select subject. Kita tekan CTRL-J untuk kita duplicatekan subjek yang kita nak. Okay, lepas tu macam mana cara manual? Okay, cara manual kita guna selection tool, quick selection tool. Lepas tu ni lah, pilih background dan kita tekan delete. Sekarang tak boleh. So kena tekan eraser tool dulu, klik sekali ke eraser tool, lepas tu tekan OK. Baru tekan delete. Sama je. Tapi biasanya kalau untuk yang selector quick selection tool ni, background dia yang baju kita tahu, baju orang yang kita nak dapatkan tu, dia lebih kurang dengan background belakang. Jadi kena guna cara yang lebih detail lah, sama ada guna quick selection tool ataupun guna pen. Kalau lagi lebih detail pakai pen lah, dia akan ikut shape orang tu sebiji. So tak dapat lah background belakang tu. Jelas ke? Untuk pen tu CTRL-J juga. Yang mana? Pen ni? Pakai pen ni? Pen. Ke pen ni? Kalau pen ni dia pakai dia macam mana? Pen ni dia more kepada lebih teliti lah. Kalau just macam gambar-gambar orang ni tak payahlah guna pen sangat. So dia kena ikut bentuk kalau guna pen ni. Tapi biasa kita pakai yang dua cara tu je untuk mudah. Macam tadi kalau lebih macam terkena sini kan. Okay, contoh gambar background tu hitam, gelap. Lepas tu dia pakai songkok. So kena zoom. Lepas tu tekan ALT. Macam tu. Jelas ke? Faham. Cuma saya nak buang background dia tu sama kan dengan Buang background tu sama je. Sama ada tekan delete ataupun CTRL-J. Okay, kalau kita gunakan quick selection tool ni, kalau kita CTRL-J, kalau kita select dekat background dia, kalau kita select background dia dan kita buat CTRL-J, dia akan duplicate background lah. Dia akan duplicate kita punya background. Jadi kalau kita nak buat duplicate kita punya subjek, kita kena select dekat orang dia. So sekarang ni kita duplicate kan, CTRL-J. So dapatlah Ustaz Farul ni. Okay, kalau tak ada kita teruskan kita punya poster. Okay. Okay, lepas tu kita adjust lah kita punya kita punya panel ni, kedudukan dia kat mana. Contoh dekat tengah ni kan. Okay, lepas tu kita akan buat dia punya title lah. Contoh title, kita masukkan teks. Masukkan teks. Ni pakai Helvetica OBH apa ni?
Saya pakai yang ni. Ikut korang nak pakai apa, font apa pun tak kisah. Sebab yang ni sekarang ni kita nak tahu kegunaan dia je. Okay, contoh sekarang ni dah letak satu jenis font kita masukkan. Contoh kuliah maghrib. Okay, kita tindih mencari Al-Ghafir. Contoh. Okay, atas ni biasa macam ni lah. Biasa dia ada macam tajuk slot tu. Contoh tajuk slot tu kuliah maghrib. Lepas tu dia punya tajuk ceramah tu apa. Contoh kat sini mencari Al-Ghafir. Jadi kita biasa tak adalah guna align left. Kita biasa akan gunakan align center. Dekat atas ni ada paragraph. So kita boleh gunakan align left dengan align center. So dia jadi tengah lah. Jadi tengah yang tu. Lepas tu ikutlah saiz kesesuaian. Okay, kita letak kat atas panel ni lah, bagi dia tutup dengan garisan tu. Kan ada garisan kat diorang ni. Tutup garisan diorang. So dia akan sama rata lah dengan garisan tu. Itu cara pertama untuk tutup kita punya keruk. Cara kedua, kita pakai function tools delete ni, eraser tool ni. Kita ambil saiz yang agak besar. Okey, agak besar macam 322 ni dah besar. Lepas tu hardness ni kita bagi dia kosong je. Bagi kosong je. Lepas tu dia akan delete. Dia akan delete macam tu lah. Nampak tak? Dia macam delete, lepas tu jadi macam solid. Sama juga buat kat Ustaz Farul macam tu juga. Ini salah satu dia lah. Yang pertama tadi kita letak dekat tulisan tu betul-betul atas line dia orang delete. Yang kedua kita gunakan eraser tool untuk bagi bawah tu macam blur-blur je. Okay, dah siap title. Kita masukkan lah tarikh, hari dan apa lagi? Tarikh, hari, masa. Tempat. Tempat tu sama ada kalau korang buat fizikal, letak lah dekat surau ni ke. Ataupun kalau dekat live, FB live, contoh FB live KKSI, contoh FB live KKAC. Contoh saya try buat. Ni paling simple tau, yang maksudnya poster ni asas lah untuk korang. Poster ni asas untuk korang. Contoh yang pertama, height Disember berapa April? 17 April kan. Kita pakai shift, lepas tu pilih ikon yang palang atas tu kan, yang palang tegak tu. Dekat atas button enter tu. Lepas tu 17 April 2022. Lepas tu jarak masa pukul apa? 8 malam. 8 malam. Lepas tu research lah kita punya ni tarikh ni, letak kat bawah ni. Okay, lepas tu tempat, contoh FB Live kan. FB Live kita cari lah logo FB Live. FB Live PNG. Contoh kat atas ni FB Live kan. Download je.
Okay, lepas tu resize je. VLEF kat mana? Contoh dekat IG Live lah contoh. VLEF dekat College Sutra Indah. College Kediaman Sutra Indah. Okay. Okay, jadi kita adjust balik. Adjust je. Okay, contoh kalau kita nak resize benda tu, macam tu kita ada dua ataupun lebih benda yang kita nak resize dan size tu lebih kurang, kita select je ni. Kita tekan dekat layer ni, lepas tu tekan shift, lepas tu pilih pula layer yang kita nak resize tu. Lepas tu tekan CTRL-T. Lepas tu tarik settle. Settle yang pertama. Okay, untuk yang title ni dah settle. Lepas tu macam mana nak bagi kuliah maghrib ni warna macam gradient ke apa ke? Okay, caranya pergi dekat layer kuliah maghrib ni, double click dekat layer tu. Okay, double click dia akan keluar blending option tau. Okay, blending option. Okay, blending option ni dia ada macam-macam. Ada contoh kalau kita tekan bevel, dia ada bevel, ada stroke, ada inner shadow, ada inner glow, ada satin, color overlay, gradient overlay, pattern overlay, outer glow, drop shadow. Okay, contoh kita nak tukar jadi gradient. So klik dekat gradient tu, pilih. Pilihlah gradient mana kita yang rasa sesuai. Contoh sekarang ni kita nak guna macam gold sikit, kita pilih yang ni. Contoh nak pakai gold. Kalau tak nak pakai gold, kita ambil yang online lah, yang agak sesuai. Contoh yang ni. Contoh ni warna putih kan. Maksudnya dia tak nampak sebab background warna putih. Lepas tu background warna putih, warna terang lah, warna putih dengan biru. So dia akan nampak tenggelam kita punya tulisan. Jadi kita letakkan shadow lah bagi dia untuk naik balik dia punya warna. Ataupun kita letak stroke bagi warna tu naik. Stroke yang gelap jugalah, jangan stroke yang terang, nanti dia akan tenggelamkan kita punya warna lagi. Okay, itu yang pertama. Okay, dah siap bahagian tajuk. Okay, lepas tu bawah ni kosong kan. Okay, bawah ni kosong. Biasa kita akan letak semua dijemput Adi. So kita letak satu tag, semua dijemput Adi. Okay, ni kita guna warna terang lah. Warna apa warna kuning ke. Okay, cara nak tukar warna pun ada dua cara. Yang pertama, klik 2 kali dekat tulisan tu, dia akan jadi highlight tau. Highlight dekat teks kita tu. Lepas tu atas ni ada warna. Lepas tu kita boleh adjust kat situ warna dia. Okay, itu cara pertama. Lepas tu cara kedua, klik dekat layer, bahagian layer, double click. Okay, lepas tu dia akan ada kat sini blending option. Kita pilih lah color overlay. Lepas tu letak shadow. Contoh color overlay ni macam tak kena dengan tulisan, dengan kita punya background, letak warna lain. Okay dah. Okay, lepas tu kita nak buat. Okay, sampai sini jelas tak? Ke perlu saya ulang balik part-part yang perlu diulang? Part-part yang saya terus lagi.
Okey. Okay, sini dapat Okay, lepas ni seterusnya kita akan buat frame. Frame ni macam biasa kita akan ada kat atas ni ada macam ada kotak-kotak ataupun kita ada kita tengok lah. Biasa kita akan buat kotak macam ni. Kita ambil satu shape rectangle tool. Kita buat satu rectangle tool. Kita tarik je. Maksudnya free je, tarik je macam mana. Lepas tu pastikan ambil solid lah. Ambil yang warna fill ni. Okay, warna fill ni. Lepas tu tengok warna macam tak sesuai, kita tekan balik dekat gambar rectangle tool ni. Lepas tu atas ni ada fill kan. Pilih warna yang sesuai. Contoh dalam situasi ni sesuai dia warna putih tau. So kita pilih warna putih. Sekejap Okay, kita pilih warna putih. Sebab kita punya tema dia sebenarnya kalau satu poster ni dia tak boleh banyak sangat warna. Nanti dia akan crowded. Maksimum pun mungkin dalam 3 atau 4 warna je dalam satu gambar. Sebab kalau kita banyak sangat warna, audience akan macam pening tau. Tengok masa tu kita nak tengok. Okay, contoh kita ambil warna putih ni. Lepas tu kita tekan ALT. Macam kalau kita nak duplicate cara pertama ni, cara duplicate ni ada banyak tau. Satu kita copy paste. Lepas tu kita set RLJ. Lagi satu kita guna mouse. Lepas tu sambil kita tekan alternate. Okay. Semua boleh try cuba. Tekan alternate. Lepas tu hold alternate tu. Dia akan nampak ada kita punya cursor tu ada 2 cursor. Satu hitam, satu putih. Lepas tu kita tarik cursor tu. So kita akan dapat satu shape yang sama. So kita tak bawah ni. Okay, lepas tu dia macam tak lawa kan. Dia macam shape petak saja kan. Jadi kita kena buat bentuk shape yang lain. Maksudnya tepi tu sengit ke. Okay, contoh kalau kita nak buat sengit shape tu, kita gunakan perspektif lah. Sebab perspektif ni akan ikut kiri kanan akan sama. So kita tak payah nak adjust lah 2 kali. So kita tarik je ke dalam. Dia akan dapat macam tu. Okay, dah dapat lah. Pasal yang bawah ni dah boleh delete lah. Sebab kita tak nak shape macam tu. Sebab kita nak shape yang atas ni. So kita copy yang atas ni je. Okay, tapi dia kat atas kan. Jadi dia punya shape tu dekat atas. Macam mana nak bagi dia rotate yang kecil dekat atas, yang bahagian lebar tu dekat bawah. Cara dia set RLT, right click, lepas tu flip vertical. Bawah ni ada flip vertical. So flip je lah. Dah sama dah. Okay, dapat ke? Dapat? Okay, kalau Macam mana nak shapekan tu? Right click pada rectangle. Okay, mula tekan dulu mouse kita dekat kita punya shape. Lepas tu set RLT. Set LP. Okay. Ctrl T, lepas tu baru right click. Lepas tu pilih perspektif. Lepas tu adjust lah dia punya bentuk tu nak macam mana. Okay, so dah dapat tau 2 ni. Okay, so sekarang ni 2 ni kita dah boleh, macam mana Kak? 2 ni kita dah boleh jadikan jadi satu group. Okay, so kita highlight kedua-dua ni. Okay, rectangle 1 dengan rectangle 1 copy ni kita highlight. Lepas tu tekan shift, lepas tu select dua-dua layer dan kita masukkan dalam group. Okay, group ni kita boleh letak nama header, footer. Okay,
Lepas tu, okay, kan kita nampak plain je tau dekat kita punya header dengan footer ni plain. Jadi kita nak letak macam ada border lah dekat kita punya frame tu, dekat kita punya shape tu. Kita double click je dekat header dengan footer ni. Okay, kita akan dapat keluar blending option. So kita tambah je lah stroke. Stroke apa sesuai, warna apa sesuai. Contoh kita nak guna warna kuning tak sesuai. Warna hitam je lah. Warna hitam, lepas tu kita besarkan sikit bagi jelas sikit. Tak apa, kita boleh juga pakai biru tua. Biru gelap, black blue blue black. Okay. Okay, dah dapat footer dengan header. Okay, biasa header ni kita letak logo lah, logo persatuan, logo club ke, logo universiti, boleh letak atas tu. Jadi contoh kita letak logo apa yang ada kat dalam yang saya bagi tu. Ada logo USIM. So pilihlah logo USIM tu. Padahal bukan logo USIM ni lah yang sekejap ni satu. Yang ni yang PNG. Okay, so nanti ni apa saja warna. Okay, ambil ni lah, ambil yang JPG ni. Ambil JPG ni. Okay, kan dia ada background kelabu tu. Okay, background kelabu tu kita gunakan Magic Wand lah. Magic Wand senang sebab dia lebih detail kan. Dia lebih macam ni, lebih smart lah untuk kita guna sebab dia akan pilih select yang warna yang kita nak lah. Contoh warna kelabu ni kita akan dapat warna kelabu je lah. Okay, lepas tu cara nak delete background tu kita kena gunakan eraser tool dulu. Okay, eraser tool tu akan cursor kita akan bertukar jadi macam palang tau. So tak apa, klik je dekat artwork dan akan keluar satu Windows. Tekan OK je. Lepas tu tekan je button delete. Lepas tu sama juga, yang sebelah sini pun sama. Delete. Yang ni pun delete. Okay, lepas tu nak hilangkan bintik-bintik ni, Ctrl D. Boleh slow sikit, laju sangat. Okay, ulang balik Sekali je. Boleh. Cara dia yang pertama kita masukkan dulu gambar. Okay, kita dapat gambar macam ni. Lepas tu nak hilangkan background ni kita gunakan Magic Wand tool. Lepas tu select dekat background kelabu tu. Okay, dah select kat background kelabu tu. Kita pergi dekat eraser tool. Okay, dekat eraser tool tu nanti cursor kita akan berubah jadi macam palang tu tau. Okay, macam tanda amaran tu. Maksudnya tak boleh nak edit apa-apa. So tekan je, klik je. Klik je dekat artboard kita atau artwork kita. Dia akan keluar satu Windows. This smart object must be rasterized before proceeding. Lepas tu tekan OK je. So lepas tekan OK tu kita dah boleh delete. Nak erase ke, nak guna button delete ke, boleh. Jadi kalau nak senang kita pakai button delete lah. So tekan je guna button delete. Dia dah delete lah kita punya background. Sama juga yang sebelah sini pun kita tekan delete. Bawah ni pun kita tekan delete. Okay, lepas tu okay, kan ada garis bintik-bintik tu. Kalau korang perasan ada garis bintik-bintik ni. Okay, cara nak hilangkan dia guna Ctrl D. Ctrl D. Maksudnya shortcut ni korang kena ingat lah. Shortcut ni korang kena ingat biar senang. Nanti kalau korang tercik cari nanti kena YouTube balik. Terus tekan Ctrl D. Lepas Magic Wand tool tu wajib kena tekan eraser. Wajib tekan eraser. Kalau tak boleh delete. Nanti dia keluar amaran tak boleh delete.
Jadinya first tu tekan magic bantu dulu, ada select, baru ni Magic wand tool, Select. select, lepas tu tekan eraser tool, baru boleh delete. Okay, dapat Okay, dapat. Okay, lepas tu sekarang ni saiz dia besar. So cara nak kecilkan dia, setar LT. Setar LT, lepas tu kecilkan lah, ikut kesesuaian. Lepas tu ada logo apa lagi kat dalam file tu. Ni ada logo. Dalam ni ada PNG. Okay, lepas tu kita letak logo Jisoo ni Ini sebagai contoh je sebagai contoh je. So letak logo Jisoo ni. Okay. Lepas tu susunlah kedudukan gambar ni dengan ni bagi center. Okay, macam mana bagi macam center lah dengan layer panel tu. Okay, contoh kalau kita nak bagi center footer dengan header ni center, cara dia contoh ni header kita kat atas ni dekat sebelah kiri ni. Header kita kat sebelah kiri ni. Lepas tu footer kita kat bawah ni. Macam mana nak bagi dia lurus? Okay, sekejap. Atas ni dia sama Okay, cara dia tekan klik dekat header ni, lepas tu tekan shift, lepas tu klik dekat footer. Okay, dia akan keluar kat atas ni tau. Dekat atas ni akan keluar macam alignment. Okay, alignment. Lepas tu ni alignment kiri, ni alignment center, ni alignment kanan. Okay, so sekarang ni kita nak bagi dia center, kita tekan alignment center. So dia dah jadi center, atas bawah tu dah center. Lepas tu jangan tekan apa-apa dulu. Tekan dekat subjek ni, dekat objek yang kita highlight tadi, kita tarik bagi dia ke tengah. Okay, dah tengah dah. Okay, lepas tu macam tak sesuai tau. Gambar ni, logo ni dengan dia punya frame tu tak sesuai sebab besar sangat frame dia. So kita kecilkan lah frame tu. Kita kecilkan frame tu. Bagi dia seragam. Pun ni dia tak center. Jadi cara dia sama kat yang tadi. Lepas tu select kedua-dua header dengan footer. Lepas tu bagi dia center. Lepas tu ni logonya pun ikutlah bagi setting sikit, PJS sikit. Okay, itu baru header. Yang footer ni biasa orang letak FB lah. FB, logo FB, logo IG kan. Okay, contoh saya letak logo FB. Download dulu logo FB. Contoh kat sini sudah ada logo FB kan. Kita duplicate je lah ni. Yang FB left ni, duplicate. Logo FB left ni kita dah duplicate. So kita padam je lah yang gambar left tu kan. Padamnya pun sama. Ada dua cara. Satu guna button delete, satu guna button button delete atau button eraser, eraser tool ataupun guna button delete. Mula kita kena select dulu apa yang kita nak delete tu. Contoh sekarang ni saya guna marquee tool, rectangle marquee tool sebab sebab dia petak kan. Lagi senang kita pakai marquee tool. So select je. Lepas tu sekarang ni tekan eraser tool.
Buat macam tadi juga. Tekan delete. Dan tekan CTRL-D. Dah ada dah logo FB. Okay, sekarang logo FB ni F dia ada warna putih tau. F dia ada warna putih. Jadi tak nak bagi warna putih tu. Maksudnya nak F tu dia akan transparent dengan belakang ni. Contoh kalau kita alih ni. Okay, kita alih ni. Dia akan warna biru. F tu akan warna biru belakang tu. Dia tak jadi warna putih. Okay, cara dia pun sama. Select je guna magic wand tool ni. Lepas tu delete. Okay. Jelas tak setakat ni? Okay, kalau jelas, okay, saya beritahu kenapa saya nak delete background warna putih tu. Okay, sebab kita nak tukar warna FB tu. Sekarang FB ni warna apa namanya? Warna biru kan. Jadi biasa kita letak background kat bawah apa? Logo FB kat bawah tu kita biasa letak warna hitam. So kita tekan double click dekat layer FB, layer logo FB tu. So kita tekan color overlay. Lepas tu pilih warna hitam. So sekarang kat sini FB warna hitam. Kalau alih kat sini pun dia warna background dia warna yang sama belakang. Contoh kalau kita tak buang background tu, tak buang warna FB tu, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi semua hitam. Faham tak? Dia akan semua hitam. So tak lawa lah. So, kita buat balik, kita jadikan FB tu warna hitam. Biasa kat bawah ni dia letak FB, IG, Twitter. Biasanya lah. Kadang orang letak akaun media sosial lain lah, YouTube ke. Okay, lepas tu dah letak bawah ni, letak teks. Contoh teks Kolej Kediaman Sultan Indah. Pilih warna hitam. Ni hitam. Okay, kira tu. Okay, kan FB dengan Kolej Indah ni, kolej dengan nama ni, dengan teks ni kan dia macam tepi-tepian, sebelah-sebelah kan. Jadi cara nak samakan center ke bahagian tepi tu macam mana pula? Okay, cara ni sama juga. Select layer FB dengan select layer teks ni. Lepas tu kita tengok bahagian yang sebelah kanan ni pula. Okay, bahagian sebelah kanan ni kita akan dapat Kolej Kediaman Sultan Indah tu dengan FB tu atas dia sama. Atas dia sama. Contoh macam ni. Dia sama. Dia sama dengan line atas tu. Line atas ni dia sama. Ni dia punya ni sama. Lepas tu kalau yang bawah ni, line bawah ni sama. Lepas tu kalau nak bagi dia center tengah, tekan yang tengah ni. So dia akan kat betul-betul tengah antara logo dengan tulisan tu kat tengah. Okay, jelas tak? Jelas tak yang lain? Ada apa-apa persoalan tak? Nak tanya yang terlepas kan? Okay, kalau tak ada saya teruskan Okay, lagi satu. Okay, sekarang ni poster ni dah siap lah. Poster ni dah siap. Cuma tak ada nama ni je lah, nama panel. Nama panel tu nanti korang boleh lah adjust. Nak buat macam mana. Okay, satu lagi. Dia macam kosong tau, tepi ni macam kosong. So kita akan buat satu shape
bagi satu. Okay, kita guna shape rectangle. Kita klik sekali je. Sebab kita punya, apa namanya? Kita punya abad kan dah petak segi sama. Jadi kita gunakan shape yang sama juga, segi tepat, segi empat sama. So klik je sekali dekat artwork, dia akan keluar satu window macam ni. Pastikan lebar dengan tinggi dia sama. Tak kisahlah korang nak buat 360 kali 360 ke berapa, asalkan dia sama. Lepas tu tekan OK. Izrin, sekali lagi, sorry, maaf. Yang mana? Sekali, yang tadi. Yang baru je. Oh, yang ni. Okay. Okay, shape ni kita akan buat frame. Okay, lepas ni kita akan buat frame keliling. Keliling untuk kita punya background ni. Kita punya poster ni. Jadi kan kita punya poster ni dia dah size dia petak tau, segi empat sama. Jadi kita punya frame pun kena segi empat sama lah. Kalau kita tak gunakan kaedah yang ni, kaedah yang kita klik dekat artwork, lepas tu keluar satu Windows ni, dia akan jadi macam tak sama tau, dia punya panjang dengan lebar dia. Jadi kalau nak selamat, kita klik je lah sekali dekat ni, dekat kita punya artwork ni. Klik sekali, pastikan lebar dengan tinggi dia sama. Macam saya sekarang ni guna 100 kali 100. Artwork tu yang mana satu Artwork ni lah poster kita ni. Poster kita. Double click Apa dia? Double click Tak dengar. Macam mana nak klik rectangle tu? Oh, Okay. okey dapat. Oh, tekan macam biasa lah. Tekan je saya, klik je. Klik je dekat mana-mana kat bahagian poster kita ni. Okey, akan keluar macam tu. Okey, lepas tu pastikan lebar dengan tinggi dia sama. Macam saya cakap tadi, lebar dengan tinggi dia sama sebab kita nak buat segi empat sama. So tekan je OK. So akan keluarlah segi empat sama besar-besar kat sini. Lepas tu kita resize lah size dia. Kita resize dulu size. Kita resize size, bagi dia sama. Pastikan size dia tak bergerak tau. Kalau dia bergerak, kalau korang tanpa tekan shift, dia beralih macam ni tau. Dia beralih macam ni. Korang kena tekan shift. Kalau dia beralih macam ni, korang kena undo dan tekan shift bagi dia sama besar. So tak adalah korang pening nanti dia punya size dia beralih kan. So sekarang ni besarkan je ikut frame ni. Dah dapat macam ni. Pergi dekat bahagian, okay, dah dapat macam ni belum? Kalau dapat boleh komen. Okay, dah. Dah dapat Okay, pergi kat rectangle tools balik. Kita pergi bahagian stroke ni. Pergi bahagian stroke ni, kita besarkan size dia. Sebelah sini size dia tau. So besarkan size. Okay, macam ni pun dah okey dah kalau size macam ni. Okay, lepas tu kita bagi dia macam bujur sikit lah. Bagi dia macam bujur ni dia bulat sikit. So tak adalah tajam sangat. Okay, sekarang dah dapat. Dan kita tukar warna dia. Warnanya, okay, kalau nak dapatkan warna yang sama dengan frame yang ada dekat dalam shape yang logo ni, kita tekan yang gambar yang ni, color yang kat atas ni, hujung sebelah kanan ni, tekan kat situ, dia akan keluar macam eye drop ni. Eye drop ni, pilih dekat bahagian shade frame tu. Okay, so dia akan bertukar dekat ni lah, dekat kita punya color picker ni. Dia keluar warna yang apa yang kita nak. So tekan OK. So dia dah bertukar warna dah. Okay, dapat setakat ni. Okay, kalau dapat,
Okay, sekarang ni dia punya shape tu dekat atas. Maksudnya shape yang frame ni di paling atas. Jadi kita tekan je dekat apa namanya? Dekat layer frame ni kita tekan dan hold tau. Jangan lepaskan dulu, hold, lepas tu tarik ke bawah. Tarik ke bawah dan letak dekat bawah header. So dah dapat lah. Lepas tu yang lain ni korang setting balik lah. Setting bagi di center. Dah macam tu je lah. Okay, dah settle lah korang punya poster. Satu poster dah siap dah. Okay, ada apa-apa tak? Sebelum kita buat poster sendiri. Aku tanya, Gana nak suruh dia duduk belakang tu. Okay, macam mana nak duduk belakang? Okay, boleh. Dok, hok kata kau ni, hok kata hok baru buat tadi, nak suruh benda ni gitu. Macam ni lah kan? Okay. Okay, contohlah yang petak ni kan, yang frame ni dekat atas. Okay, cara yang pertama, cara pertama guna mouse. Okay, guna mouse, kita klik dekat layer yang kita nak bagi dia ke belakang. Okay, sebab macam macam ni lah, macam ni, korang bayang macam ni. Okay, kan benda tu dekat atas. Kan layer tu kan berlapis tau. Okay, kan layer tu berlapis. So kita nak letak dia kat bawah. So ini lapisan atas sekali. Okay, rectangle kita punya frame tu atas sekali. Jadi kita punya frame ni kena letak bawah header dengan footer lah. Jadi alihkan cursor dekat kita punya layer frame tu. Klik sekali dan tarik ke bawah. Itu cara pertama. Okay, itu cara pertama. Cara kedua, korang tengok dekat keyboard, kat keyboard korang ada button macam bracket tau. Bracket dekat sebelah huruf P. Ada dua bracket, satu buka, satu tutup. Betul tak? Betul tak ada bracket P, bracket sebelah huruf P tu ada bracket buka dengan tutup yang petak tau. Kurungan yang petak. Betul tak? Okay. Page up dengan tu kau? Apa dia? PG up tu kau? Bukan. Huruf ni ada bracket macam ya, saya tunjuk. Cari bracket yang ni. Okay, cari bracket ni. Bracket bentuk ni. Bagi besar sikit. Bracket yang bentuk ni. Ada tak? Ada jumpa? Dia sebelah huruf P, betul tak? Ada. Okey, ada kan? Okey, cara dia tekan Ctrl Ctrl, lepas tu tekan bracket, Ctrl hold tau, hold pegang dulu, lepas tu tekan bracket yang buka, so dia akan ke bawah. Tekan sekali sampai dia dekat bawah header kita. Contoh kalau kita nak naikkan atas balik, kita tekan Ctrl tambah tekan Ctrl dengan bracket tutup. So dia naik atas balik. Dapat tak? Okay, dapat? Ke laju sangat? Dapat. Terima kasih.
Okey, sama. Okey. Rasanya tu je lah. Ini poster paling simple lah. Poster yang korang yang saya rasa korang boleh buat. Maksudnya ni basic lah, basic poster. Jadi kalau lepas ni kita ada baki masa dalam sejam setengah lagi. Okey, dalam masa sekejap. Kita habis pukul 1 kan? Kita habis dalam pukul 1. Jadi macam mana? Sekejap, tengok masa sekejap dulu. Okey, sampai jam 12. Saya bagi masa daripada pukul 11.34 ni, 11.34 sampai 12.40 lah. Sampai 12.40 untuk korang semua create satu poster. Poster apa-apa, tak kisah. Poster infografik ke, poster program ke, poster apa-apa je yang korang rasa nak buat. Pastikan saiz tu 1080 kali 1080. Lepas tu upload dekat IG. Okey, upload dekat IG. Hashtag hashtag KKSI, hashtag KKAC. Lepas tu nanti saya akan cari seorang pemenang je untuk sesi praktikal ni. Boleh tak? Boleh tak pihak penganjur? Okay, saya rasa boleh kot start. Tapi kalau korang rasa macam macam ada benda nak tanya ataupun ada apa-apa macam rasa macam tak boleh kan, tak boleh nak buat, korang boleh je bagi tahu ataupun direct guna mikrofon, cakap apa yang tak faham ataupun apa yang tak boleh buat tu. Lepas tu apa lagi Okay, tu je lah. Dalam masa sejam lebih ni korang buat benda tu dulu. Lepas tu nanti upload dekat IG. Pastikan IG korang public lah, jangan private. Kalau private macam mana kita nak tengok. Dari jam sekarang ni sampai 12.40 boleh mula lah sekarang. Okay, kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya je.